بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نواصل دراستنا اليوم يوم الاثنين يوم المبارك، يوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله تعالى نبدأ دراستنا اليوم dengan khafat dan tanda-tandanya. Alhamdulillah, sambung lagi pengajian kita pada hari ini dengan tajuk khafat dan tanda-tandanya. Kita sudah mempelajari dua tajuk yang besar, rafa' dan tanda-tandanya ada 4, nasab dan tanda-tandanya ada 5, dan hari ini khafat dan tanda-tandanya. Perlulah kepada semua yang menghadiri program ini untuk kita senantiasa mengulang kaji pelajaran-pelajaran yang lama kerana ia ada kaitan. Ini merupakan asas utama untuk kita mengenal grammar nahu, iaitu perlu kita tahu rafa' dan tanda-tandanya, nasab dan tanda-tandanya, khafat dan tanda-tandanya, dan selepas ini adalah jazam dan tanda-tandanya. Rafa', nasab, khafat, jazam ini merupakan bahagian-bahagian i'rab yang kita sudah kupaskan pada pengajian yang terdahulu. Maka hari ini kita masuk kepada khafat dan tanda-tandanya. Apa itu khafat? Khafat seperti mana pelajaran yang terdahulu yang kita sudah pelajari, khafat ialah satu tanda ataupun simbol yang khusus, dan pandainya ada alamat, pandainya ada tanda, iaitu kasrah dan penggantinya, iaitu kasrah dan juga penggantinya. Khafat adalah satu simbol yang khusus, rafa' juga satu simbol yang khusus, nasab juga satu simbol yang khusus, dan padanya ada tanda-tanda. Baik, tanda-tanda rafa' dan juga nasab kita sudah pelajari. Maka apakah tanda yang boleh kita katakan kalimah itu khafat? Yang pertama tandanya adalah kasrah, baris bawah. Kalau kita jumpa baris bawah kalimah akhirnya itu, huruf akhirnya itu berbaris bawah, maka kita boleh panggil dia ini dikhafatkan kerana ada tanda, iaitu tandanya kasrah. Yang kedua, ya juga menjadi tanda khafat. Dan juga yang terakhir adalah fathah. Fathah juga menjadi tanda bagi khafat. Baik, kita tengok kupasan yang seterusnya, ciri-ciri khafat. Ciri-ciri khafat ada banyak, maknanya banyak keadaan sesuatu kalimah itu boleh dijadikan khafat. Tetapi untuk memudahkan pelajaran kita pada hari ini, kita ambil satu sahaja contoh ciri-ciri kalimah yang mana akan menjadi khafat, iaitu yang pertama, masuk huruf jar. Mudah je. Huruf jar kita sudah pelajari di awal-awal pelajaran dahulu. Sila rujuk kembali apakah itu huruf jar, dan saya sudah jelaskan satu persatu makna huruf jar pada video yang terdahulu. Okey, ciri-ciri khafat adalah kalimah itu masuk huruf jar. Sebagai contoh, kitabi fil haqibati, maknanya buku saya. Kitabi maknanya buku saya. Fi ada, di dalam. Al-haqibah beg, buku saya ada di dalam beg. Sekarang apa yang kita perhatikan di sini ialah kalimah al-haqibah. Kalimah al-haqibah ini dibariskan bawah. Al-haqibah, mengapa dia dibariskan bawah? Kerana masuk huruf jar ni. Apabila huruf jar ini, fi ni huruf jar, dia masuk kepada mana-mana kalimah isim, maka kalimah isim itu akan terkhafat. Di sini al-haqibah kita panggil kena khafat.
ataupun kena jar, ataupun istilah Arabnya majrur, dijarkan. Tanda jarnya adalah berbaris bawah. Ini ciri-ciri khafat, dan pada contoh-contoh yang saya akan bawakan nanti, kalimah itu dimasuki huruf jar. Dan kena faham, khafat bukan hanya masuk huruf jar. Ada lagi ciri-ciri lain yang dia menjadi khafat, tetapi saya tidak mau bahaskan lagi di sini kerana dia bukan tempatnya lagi. Ini sekadar imbasan untuk kita memahami bilakah keadaan kalimah itu dikhafatkan ataupun dijarkan. Khafat boleh panggil, jar boleh panggil. Saya datangkan kedua-dua istilah agar kita biasa. Kadang-kadang saya sebut khafat, kadang-kadang saya sebut jar. Maknanya boleh kita panggil ciri-ciri khafat ataupun ciri-ciri jar, boleh. Kita nak panggil huruf khafat pun boleh, nak panggil huruf jar pun boleh. Jadi mana-mana bebas kita menggunakan dua istilah ini. Sebagai contoh kita tengok fi, maknanya di dalam al-haqibah bag. Fi huruf jar, al-haqibah majrur, yang dijarkan. Okey, dua istilah ini yang perlu kita ingatkan dan kita fahamkan, dan saya akan mainkan kedua-dua ini di dalam contoh-contoh yang akan datang. Okey, kita mulakan tanda khafat yang pertama adalah khafat dengan kasrah. Kita lihat. Okey, siapakah yang dikhafatkan dengan kasrah? Ada tiga. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim. Baik, isim mufrad khafat dengan kasrah, jamak taksir khafat dengan kasrah, jamak muannas salim khafat dengan kasrah. Kalau saya ingin imbaskan kembali turutannya, isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Ini sambilan sahaja. Jamak taksir pun begitu, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Jamak muannas salim rafa' dengan dhammah, nasab dia dengan kasrah, dan khafatnya pun dengan kasrah. Baik, itu jadualnya saya akan datangkan nanti selepas kita tamat pengajian ini, insya-Allah. Baik, maka di sini nak menyatakan yang khafat dengan kasrah itu ada tiga, ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Saya akan datangkan setiap contoh bagi kesemua-semua itu. Isim mufrad. Contoh, qalami 'alal maktabi. Qalami, pen saya. Berada, berada di atas. Ala ni maknanya di atas, berada ni saya tambah supaya nak sedap bahasa. Pen saya berada di atas meja. Berada di atas al-maktabi, meja. Pen saya berada di atas meja. Dalam saya hendak menerangkan, saya tidak akan menerangkan satu perkara yang belum kita pelajari secara detail. Seperti contoh lafaz qalami ini saya tidak bicarakan. Yang saya bicarakan adalah kalimah ala dan juga kalimah maktab, kerana ini adalah fokus kita pada pelajaran kali ini. Maka ala itu apa? Ala itu adalah kalimah, huruf jar. Hukumnya apa? Hukum ala ini adalah bina di atas fathah. Bina di atas fathah pun boleh kita panggil, ataupun kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ditetapkan akhirnya itu dengan baris fathah. Ala. Ala. Kita tak pernah dengar ali ke, alu ke. Kita akan jumpa macam mana pun mesti ala. Itu dipanggil dibina di atas fathah. Tetap keadaan akhirnya di atas fathah. Al-maktab. Al-maktab. Al-maktabi. Al-maktabi itu apa? Kalimah isim. Kalimah isim. Mengapa dia isim? Kerana ada alif lam dan kerana dia baris bawah, ya. Hukum dia apa di sini? Majrur. Majrur maknanya yang dijarkan. Tu kena ingat, bila ada huruf jar ada majrur, ada huruf khafat ada makhfud.
tetapi lebih sedap dipanggil majrur kerana senang sebut. Kalau makhfud susah sebut, ya. Kalau kita panggil ini huruf khafat, kita kena panggil di sini makhfud, yang dikhafatkan. Kalau kita kata huruf jar, kita kata di sini majrur, yang dijarkan. Jadi ternyata majrur lebih senang disebut. Sebab itu saya suka menggunakan lafaz majrur. Maknanya yang dijarkan. Baik, yang dijarkan ataupun yang dikhafatkan. Tanda jarnya mana? Kasrah. Nampak kasrah? Al-maktabi. Ba tu berbaris bawah. Sebab apa dia khafat dengan kasrah ataupun dia jar dengan kasrah? Sebab dia adalah isim mufrad. Al-maktab isim mufrad, isim yang menunjuk di atas makna satu. Jadi isim mufrad, kalau dia jar, dia akan dijarkan dengan kasrah. Baik. Yang seterusnya jamak taksir. Contoh, nazartu ilan nujumi. Saya melihat ke arah bintang-bintang. Nazartu, saya melihat. Ila, ke arah. An-nujumi, bintang-bintang. Ila, kalimah, huruf jar, hukum, bina di atas fathah, sama. An-nujumi, kalimah, isim, kerana ada alif lam dan kerana berbaris bawah. Hukumnya apa? Hukumnya majrur, dijarkan kerana masuk huruf jar. Dijarkan kerana masuk huruf jar. Mana tanda jarnya? Kasrah. Sebab apa dia kasrah? Kerana dia jamak taksir. Jamak taksir, jamak yang dipecahkan daripada binaan asal mufradnya. Apakah mufradnya? Mufradnya ataupun kalimah tunggalnya ialah najmun. Najmun maknanya satu bintang. Nujum, banyak-banyak bintang. Orang Melayu masyhur panggil ahli nujum. Ahli nujum ni ialah ahli yang pakar dalam selok belok ilmu bintang. Ilmu bintang, ya. Ilmu bila dia tengok bintang, dia boleh tahu bintang ini menunjukkan apa. Itu dipanggil ahli nujum, ahli bintang. Nujum itu bintang-bintang. Baik, selesai. Seterusnya jamak muannas salim. Contohnya, sallamtu ala talibati. Saya memberi salam ke atas pelajar-pelajar perempuan. Maknanya mengucap salam. Bagi salam lah, mudah-mudah kata, ke atas pelajar-pelajar perempuan. Sallamtu, saya memberi salam. Ala, ke atas. Talibat, pelajar-pelajar perempuan. Ala, sama kalimah huruf jar, hukum, bina di atas fathah. Talibat, kalimah isim, hukum, majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Talibati, kasrah. Mengapa dia dikhafatkan ataupun dijarkan dengan kasrah? Sebab jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim pun dikhafatkan dengan kasrah, sebagaimana dia dinasabkan dengan kasrah pada pelajaran yang terdahulu, dia pun dikhafatkan dengan kasrah. Apa kalimah mufradnya? Kalimah mufrad daripada talibat adalah talibatun, seorang pelajar perempuan. Baik, itu sahaja pengajian kita pada kali ini, iaitu khafat. Antara tanda khafat itu ada 3, kasrah, ya dan juga fathah. Perbahasan kita hari ini adalah khafat dengan kasrah, iaitu isim mufrad, jamak taksir dan juga jamak muannas salim. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.